إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dari Allah, sekali lagi kita pada pagi ini pada 7 Zulhijjah 1441 Hijrah, kita masih lagi bersama-sama dapat memperbanyakkan amal-amal soleh kita. Allah bagi peluang kita untuk kita hidup. Allah bagi masih lagi berikan kepada kita nyawa untuk sama-sama kita membuat seberapa banyak bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur yang tidak terhingga kita ucapkan kepada Allah kerana Allah memberikan kita peluang, kerana kita memberikan kita peluang kita melalui hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, iaitu kita berada pada 10 hari yang awal di dalam bulan Zulhijjah, seperti mana hadis yang menyebutkan bahawa tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah melainkan amal-amal yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitu pada amal dilakukan pada 10 Zulhijjah. Oleh demikian tuan-tuan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal-amal soleh, memperbanyakkan amal-amal kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk kita dapat menggunakan umur kita, waktu kita, tenaga kita, masa kita untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lanjutkan berkenaan dengan tajuk doa di dalam Al-Quran, yang mana Alhamdulillah pada hari semalam dengan rahmat dari Allah kita telah pun sama-sama mempelajari tentang kalimah basmalah, iaitu pada kalimah bismillah, dan boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, yang mana pada pagi ini kita akan lanjutkan maklumat tentang doa yang terkandung di dalam suratul Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, kita pernah sebut pada awal-awal pengisian tajuk tentang doa-doa ini, dan kita pernah pun menyebutkan tentang pembahagian doa-doa, yang mana kita pernah belajar sebelum ini. Doa-doa ini boleh dipecahkan kepada dua. Yang pertama, doa yang dipanggil doa masalah, iaitu doa yang berbunyi kita memohon kepada Allah sesuatu. Sama ada kita minta pada Allah kebaikan atau kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada keburukan. Itu adalah doa masalah. Namun satu lagi pembagian doa dia panggil doa al-ibadah
doa ibadat. Doa ibadat ni maksudnya apa saja amal-amal soleh, apa saja amal-amal yang kita lakukan pun dia panggil doa. Termasuklah salah satu amal soleh adalah dengan kita berzikir. Dengan kita berzikir, antara zikir yang kita boleh baca adalah dengan kita muji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, apabila kita baca suratul Fatihah pada ayat yang pertama sampailah pada ayat yang kelima, kita memuji Allah, kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah daripada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita memuji Allah, sebenarnya bentuk puji-pujian itu juga sebenarnya dia adalah termasuk di dalam doa. Kemudian bermula pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kita masuk kepada jenis doa yang berikutnya, iaitu doa yang berbentuk masalah, iaitu doa yang berbentuk hajat yang spesifik, iaitu kita minta kepada Allah kebaikan dan kita minta kepada Allah jauhkan kita daripada keburukan. Okey, kita minta apa kepada Allah? Kebaikan dalam suratul Fatihah, kita semua sedia maklum. Kebaikan yang kita minta, hajat baik kita yang kita minta kepada Allah adalah kita minta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Okey, ihdina ni ia merupakan kalau kita belajar perkataan dia tu, ihdina ni dia adalah satu perintah. Satu perintah tu maksudnya kita memerintah Allah. Memerintah Allah tu maksudnya apa? Kita minta pada Allah ihdina. Ihdina ni kalau kita terjemahkan, kita kata perkataan hidayahkanlah kami. Maksudnya tunjukkanlah kami. Kan kita minta Allah tunjukkan. Kita minta Allah hidayahkan, minta Allah tunjukkan, itu kan merupakan salah satu bentuk doa yang al-amru. Kita memerintah. Kita perintah siapa? Kita minta apa? Kita minta kepada Allah supaya tunjukkan kita. Hidayah kan bahasa Arab lah, tapi bahasa Melayu maksudnya berikan petunjuk kepada kami. Berikan petunjuk kepada kami. Maknanya kita perintah kepada Allah, kita minta pada Allah supaya tunjukkan kami. Tunjukkan kita lah, tunjukkan kami. Maknanya pada ayat ihdina siratal mustaqim, ia adalah doa masalah, doa yang kita minta kepada Allah supaya tunjukkan kita tentang jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukkan kita jalan yang lurus. Okey. Tunjukkan kita jalan yang lurus. Okey, kita ulas dulu tentang maksud jalan dan apa maksud lurus. Okey, semua kita sedia maklum. Okey, apabila kita ataupun tuan-tuan pernah belajar dalam suratul Fatihah, tuan-tuan pernah belajar tentang tafsiran suratul Fatihah, tuan-tuan pernah mengikuti kelas-kelas tadabbur tentang suratul Al-Fatihah. Okey, apabila disebut tentang jalan, okey, apabila disebut tentang jalan, mesti orang tertanya-tanya, jalan apa? Apabila disebut tentang jalan, para ulama tafsir mengatakan, apabila disebut saja tentang jalan, istilah jalan tu, mesti jalan tu dia membawa kita kepada tempat yang nak dituju. Itu dipanggil jalan. Dia tak dipanggil jalan kalau kita tak jumpa mana tempat yang nak dipergi. Mana destinasi yang kita nak pergi. Kalau kita tak jumpa jalan tu, kata orang, kenapa jalan mati? Tapi kita tetap panggil dia jalan kan? Tapi dari sudut Al-Quran, apabila disebut tentang sirat, jalan, dia mesti jalan tu jalan yang membawa kepada tempat yang nak dituju. Itu disebut jalan. Dan apabila kita sebut tempat yang nak dituju, agak-agak kita nak pergi ke mana?
Kita nak cari jalan, jalan bawa kita destinasi ke mana? Tentulah jalan yang kita cari adalah jalan yang membawa kita kepada syurga Allah. Jalan yang membawa kita kepada redha Allah. Jalan yang membawa kepada kecintaan Allah. Itulah jalan yang kita minta Allah tunjukkan kami. Tunjukkan kami. 17 kali kita ulang dalam soalat tu. Tunjukkanlah kami jalan, iaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya jalan yang membawa kita kepada syurga, membawa kita kepada redha Allah. Betul, kita kata tunjukkan jalan yang lurus, iaitu jalan yang lurus tu maksudnya apa? Jalan yang bawa kita kepada redha Allah. Okey, jalan yang bawa kita kepada syurga Allah. Kenapa dipanggil lurus? Kerana lurus, kita faham lurus. Okey. Suatu hari Nabi SAW pernah dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW dia pernah satu hari Nabi buat satu garisan. Siapa pernah belajar surah Al-Fatihah, dia mungkin pernah tengok lukisan tu. Nabi pernah buat satu lukisan panjang, Nabi buat satu garis lurus, Nabi buat garis lurus, Nabi lukis dengan tangannya. Lalu Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari Rasulullah dia buat apa? Rasulullah ambil jarinya, dia lukis satu garis lurus. Kata Abu Hurairah, Nabi buat dengan tangannya, Nabi lukis dengan tangannya untuk kami satu garis lurus. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa tuan-tuan pada garis lurus tu? Nabi kata apa? Nabi kata, hadza sabilullah. Nabi kata apa? Nabi kata garis lurus ni inilah jalan Allah. Nabi kata inilah jalan Allah, yang satu garis lurus tu. Kemudian Nabi SAW dia pula buat beberapa garis yang ada pada kiri kanan garis lurus tu. Lepas Nabi buat di kanan yang ada garisan, di kiri pun ada garisan. Kan? Lepas tu Nabi kata, yang garis yang duduk di kanan dan kiri ni, kata Nabi, inilah jalan-jalan bercerai-berai. Jalan yang terdapat syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan dan perempuan ya, jalan yang bawa kita kepada Allah, jalan yang bawa kita ke syurga Allah, jalan lurus tu yang bawa kita kepada mendapat redha Allah, jalan tu hanya satu saja. Tapi jalan yang mengajak kita, tarik kita, jangan ikut jalan lurus tu. Ada jalan-jalan yang akan bawa kita ke kanan, ada jalan yang boleh bawa kita pergi ke kiri. Tetapi jalan yang boleh pesongkan kita, sepatutnya kita terus je sampailah ke syurga Allah, sampailah cari mardatillah tu, jalan tu hanya satu saja. Tetapi jalan yang bawa kita supaya kita tak sampai kepada syurga Allah, tak sampai kepada mardatillah tu banyak. Sebab tu Nabi buat garis di sebelah kanan, garis sebelah kiri, banyak Nabi gariskan dia. Maka Nabi kata, jalan di kiri dan kanan inilah jalan-jalan yang akan membawa kamu, jalan-jalan inilah yang akan memecah belahkan kamu. Jalan-jalan inilah, pada setiap jalan ini, kata Nabi SAW, minha syaitanun yad'u ilaihi. Ada syaitan-syaitan yang menyeru kepadanya. Maksudnya kita dah, maksud contohnya kita dah berubah, kita dah tingkatkan amal kita dah fokus dah, kita memang nak pergi syurga ni, kita memang nak cari mardatillah. Tetapi Nabi kata apa? Nabi kata jalan yang akan bawa kita supaya kita tersasar, kita terkona, kita terbelok, tak jumpa jalan ke syurga tu banyak. Bahkan Nabi kata apa? Setiap jalan-jalan itu ada syaitan-syaitan yang akan bawa kita supaya jangan ikut jalan yang lurus itu. Dan tuan-tuan masih ingat tak? Siapakah syaitan-syaitan itu? Tuan-tuan tahu tak siapa syaitan-syaitan itu? Syaitan-syaitan itulah yang selalu mengajak kita
supaya jauh kepada Allah yang kita telah sebut pada minggu lepas, iaitu membaca surah An-Nas. Masih ingat kenapa? Kerana surah An-Nas akan melindungi kita daripada was-was. Dan kita baca dalam surah An-Nas, siapakah pemberi was-was? Ayat ujung sekali. Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan juga manusia. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita dalam surah An-Nas ada dua kumpulan makhluk yang dia akan hasut kita, yang dia akan goda kita, yang dia akan pengaruh kita. Pengaruh-pengaruh inilah yang Nabi sebut dalam ayat ini. Kata Nabi, ada syaitan-syaitan di setiap jalan kiri dan kanan tu yang bawa engkau supaya jangan ikut jalan yang lurus itu. Oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kan, kita menyeru, kita dah sebut pada minggu lepas, bahkan kita dah sebut hadis Nabi, apabila turunnya dua surah Al-Falaq dengan An-Nas, Nabi tidak tinggalkan dia. Sebab salah satu perlindungan dalam surah An-Nas, kita minta pada Allah, jauhkan kita, lindungkan kita daripada mana-mana makhluk yang dia akan mewaswaskan kita. Waswaskan tu maksudnya apa? Menghasut, mempengaruh kita, menggoda kita supaya jauh dari Allah. Satu, daripada jin, bisikan halus yang kita tak dengar. Tetapi ada nombor dua, satu lagi makhluk, Allah juga memanggil dia juga adalah syaitan yang boleh mewaswaskan kita. Siapa dia? Minal jinnati wan nas, iaitu daripada manusia. Kita perasan tak? Ataupun kita sedar tak? Ataupun kita pernah melalui, sebenarnya dalam keluarga kita kadang-kadang ada manusia yang waswas kita. Waswas maksudnya yang pengaruh kita buat jahat, yang kadang-kadang ajak kita buat kejahatan. Ada manusia itu. Kadang-kadang manusia itu kawan-kawan kita di pejabat. Kadang-kadang manusia itu adalah jiran-jiran kita. Kadang-kadang manusia itu adalah rakan-rakan kita di media sosial. Dan kadang-kadang manusia itu mungkin kawan-kawan rapat kita. Kita tak tahu. Kan manusia yang mana? Kan yang kita tak sedar, dia pujuk kita, dia ajak kita. Sampaikan akhirnya kita tak dapat dengar kuliah lah. Kita terpaksa habis masa banyak lah. Kadang-kadang benda-benda tu kita tak perasan. Tetapi apabila kita membaca surah-surah perlindungan itu, moga-moga Allah jauhkan kita daripada mana-mana manusia yang pengaruh kita, yang ajak kita, yang goda kita supaya kita tidak berada di atas jalan yang lurus. Oleh yang demikian, apabila kita solat saja, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah paling sedikit 17 kali kita selalu ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu maksud jalan apa? Jalan yang membawa kita kepada syurga, jalan yang membawa kita kepada mardatillah. Okey, jelas kat situ. Untuk memahamkan lagi, kan, apa makna tunjuk? Apa makna hidayah? Sebab mungkin ada orang bertanya, selama ni aku tak tahu ke jalan yang boleh bawa aku ke syurga. Sebab kita tadi katakan, jalan yang lurus, jalan yang bawa kita kepada mardatillah. Semua orang tahu. Apa jalan, apa cara, apa kaedah yang boleh bawa kita kepada Allah sayang, yang boleh bawa kita kepada Allah redha, boleh bawa kita kepada syurga Allah. Semua tahu jalan tu dah. Kan? Tapi kenapa kita kata dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah. Sebab apa? Sebab kalau kita faham perbahasan tunjuk ni, apa maksud tunjuk? Apa maksud tunjuk? Tunjuk tu maksudnya tunjukkanlah. Okey, jalan ni jalan apa? Kan maksudnya. Takkanlah selama ni kita tak jumpa jalan tu. Atau kalau orang tanya, kenapa engkau selalu minta tunjukkan jalan? Kau tak jumpa ke jalan tu selama hidup ni, kan? Betul tak? Kalau kita nak jawab, macam mana kita nak jawab? Ya tak ya juga. Kita kan minta tunjukkan.
takkanlah aku tak tahu jalan tu, sebab semua orang tahu apa amal yang boleh bawa kepada syurga, apa amal yang Allah suka, apa perbuatan yang Allah redha. Ramai orang tahu. Kan? Tapi kenapa minta tunjukkan juga? Kan? Okey, inilah huraian yang kita nak ulas pada hari ini tentang makna hidayah tu. Tentang makna tunjuk tu apa? Kita jelas apa yang kita nak sampaikan. Maksud dia, tunjuk tu, hidayahkanlah tu maksudnya tunjukkanlah mana satu jalan yang lurus. Tetapi selama ni kita tahu jalan yang lurus tu jalan apa? Kita tahu nak pergi jalan ke syurga tu, semua orang tahu. Dia tahu apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dosa, mana pahala. Semua orang tahu. Tapi kenapa minta tunjukkan? Yang inilah perbahasan yang kita nak ulas pada pagi ini. Apa makna perkataan hidayahkanlah kami ihdinas siratal mustaqim tu? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hidayah ni, ataupun kita kata petunjuk ni, dia bukan hanya satu jenis saja. Petunjuk yang dimaksudkan pada ayat yang ke-6 dalam suratul Fatihah bukanlah merujuk kepada petunjuk untuk tunjukkan jalan yang mana satu. Maksud dia macam ni. Maksud dia, hidayah yang dalam ayat yang ke-6 ni, ihdinas siratal mustaqim, bukanlah hanya semata-mata hanya tunjukkan kita. Contohnya kalau kita tak tahu jalan kan, kita tak tahu jalan ke satu tempat, maka macam mana kita nak tahu jalan tu? Mungkin kita minta orang tolong. Cik, saya nak tumpang tanya, mana jalan nak ke sini? Kan? Yang kita minta orang tu jawab, sebenarnya kita minta hidayah lah tu. Maksudnya kita minta ke orang tu tunjukkan. Tapi kita tak cakap lah ke orang tu, cik, hidayahkan saya mana jalan tu. Mungkin dia tak faham. Tapi dari sudut petunjuk, maksudnya tunjukkan. Kita kata dia, cik, tunjukkan saya mana satu lokasi tempat ni. Itu dipanggil hidayah yang umum. Hidayah umum. Maksudnya macam ni. Hidayah ni yang kita minta dalam suratul Fatihah ni, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Okey, tunjukkan pada ayat 6 bukanlah tunjuk yang merujuk kepada nak tunjukkan mana satu jalan dia. Maksud dia macam ni. Hidayah yang kalau tuan baca dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya, hidayah ni dia ada dua jenis. Dia sebenarnya ada banyak jenis, tapi kita nak ambil kita ambil pembahasan yang mudah je. Hidayah ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Okey, tulis catat. Hidayah terbahagi dua. Ni kita ambil pembahagian yang paling mudah sekali. Hidayah ada dua. Maksudnya petunjuk ada dua. Ibnu Katsir ulas dalam tafsir dia. Hidayah yang pertama dipanggil hidayah umum. Dipanggil hidayah umum. Maksud hidayah umum ni apa? Dia panggil hidayatud dilalah. Maksudnya hidayah yang berbentuk menunjukkan. Itu dipanggil hidayah umum. Dalam erti kata lain, hidayah umum ni, hidayah dilalah ni, hidayah yang menunjukkan ni, dia merupakan bentuk penjelasan, penerangan tentang sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Kita faham tak? Okey, maksudnya macam ni. Hidayah yang pertama dipanggil hidayah umum. Hidayah umum seperti mana kata Ibnu Katsir, dia adalah hidayatud dilalah, iaitu hidayah yang berbentuk minta dijelaskan, minta diterangkan mana yang baik, mana yang buruk. Itu hidayah. Maksud dia, kalau kita pada hari ini, kita dah tahu, kita dah jelas,
kita dah faham mana perkara baik, mana perkara buruk, mana dosa, mana pahala, maksudnya kita dah dapat hidayah lah tu. Kenapa kita kata kita dapat hidayah? Sebab hidayah umum adalah hidayah berbentuk kita dapat penerangan, penjelasan. Kita boleh bezakan mana baik, mana buruk. Maksud dia kalau setiap orang dia tahu, kalau aku buat perkara ini, Allah suka. Kalau aku buat perkara ini, Allah tak suka. Contoh, kita kata, okey, kalau aku cerita pasal kebaikan orang, Allah suka. Kita tahu. Tapi kalau aku membawang, aku mengumpat orang, Allah tak suka. Maknanya, apabila kita boleh bezakan antara dua yang baik dan yang buruk, bermakna kita telah dapat hidayah lah tu. Kita telah dapat hidayah lah. Kenapa kita kata kita dapat hidayah? Kerana hidayah ni, dia ada pembahagian dia. Pembahagian pertama, pembahagian yang umum. Umum ni hidayah apa? Hidayah yang Allah beri, kita boleh bezakan mana baik, mana buruk. Itu hidayah umum. Adakah hidayah itu yang kita minta dalam ayat ke-6 surah Al-Fatihah? Kan kita kata, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Maknanya, kalau kita ambil hidayah yang pertama tadi, kita minta kepada Allah apa? Tunjukkanlah kami ya Allah, jelaskanlah kami ya Allah, terangkanlah kami ya Allah, mana jalan kami nak ikut tu yang boleh bawa kepada syurgamu. Adakah itu hidayah yang kita minta? Kan? Sebenar-benarnya kita bukan minta hidayah yang itu saja. Bukan hidayah yang itu yang sebenar-benarnya. Maksudnya kita bukanlah minta pada Allah hanya dalam doa tu, ihdina tu, hanya minta, ya Allah tunjukkan aku jalan mana bawa ke syurga, jalan mana yang akan bawa aku ke neraka. Minta tunjukkan jalan mana yang nak diikuti. Bukan itu semata-mata. Bukan hidayah itu yang kita minta dalam ayat yang ke-6. Okey, tetapi yang kita minta kepada Allah, hidayah yang kita minta pada ayat 6 tu, jalan yang lurus tu, hidayahkan kami jalan yang lurus tu, adalah hidayah kategori yang kedua, iaitu dipanggil hidayah khusus. Dia panggil hidayah khusus, ataupun dalam tafsir Ibn Kathir dia memanggil dengan istilah hidayatul irsyad wa taufiq. Hidayatul irsyad wa taufiq. Maksud dia apa tuan-tuan? Yang ayat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, hidayahkanlah kami jalan yang lurus, bukanlah hanya semata-mata nak tahu jalan mana yang elok, jalan mana yang tak elok. Mana jalan yang bawa jauh dari Allah, mana jalan yang bawa dekat pada Allah. Bukan yang itu semata-mata. Bukan yang itu pun yang kita minta kepada Allah. Bukan sekadar nak tunjukkan saja. Tetapi yang sebenar-benarnya, kata Ibn Kathir, bahkan ulama tafsir ramai kata bahawa hidayah yang kita minta pada ayat 6 tu adalah hidayah kategori yang kedua, iaitu hidayah khusus, ataupun disebut dengan hidayatul irsyad wal dilalah, iaitu hidayah yang merujuk kepada Allah bagi kita bimbingan dan Allah bagi kita pertolongan. Beza tu. Kan? Maksud dia, hidayah yang kita minta pada ayat 6 sebenarnya adalah hidayah berbentuk apa? Bimbinglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah. Sebab apa? Sebab ramai orang tahu jalan yang mana dia kena buat, jalan yang mana dia perlu berada untuk sampai ke syurga Allah. Semua orang dah tahu. Maksud dia kalau orang tahu yang ni dosa, yang ni pahala, yang mana jahat, yang mana baik, sebenarnya dia dah dapat dah hidayah yang pertama tadi, iaitu hidayah dapat petunjuk membezakan mana baik, mana buruk. Jelas? Tetapi belum tentu orang yang dia dah dapat hidayah kategori 1, hidayah dia dah dapat bezakan mana baik dan mana buruk, belum tentu dia akan pilih, dia akan buat yang baik itu. Contoh. Kita tahu, belajar Quran ini bagus,
faham Quran ini pahala banyak. Faham Quran ini ada berkat. Ramai orang tahu. Kita tanyalah orang, belajar Quran ni baik ke tak baik? Semua orang ke tahu, belajar Quran tu baik. Maknanya kalau orang tahu belajar kelas Quran tu baik, maksudnya dia dah dapat hidayah lah. Kerana dia boleh bezakan mana baik, mana tak baik. Jelas tak tuan-puan? Ramai orang tahu solat berjamaah itu pahalanya lebih banyak daripada solat sendiri. Betul? Ramai orang tahu. Maknanya kalau kita dah tahu semayang berjamaah lebih baik daripada semayang sendiri, khususnya pada orang lelaki kan. Kalau kita boleh bezakan yang mana pahala banyak, yang mana pahala sikit, maknanya dah dapat hidayah lah tu. Tapi hidayah apa? Masih hidayah yang pertama, hidayah umum. Boleh membezakan. Namun begitu, belum tentu seseorang yang dapat hidayah yang pertama, dia dah dapat bezakan. Dia dah dapat bezakan sembahyang seorang pahalanya sedikit berbanding sembahyang berjamaah. Ramai orang tahu belajar Al-Quran, faham Al-Quran, pahalanya banyak, berkatnya banyak berbanding dengan tak nak usaha nak belajar. Semua orang tahu. Namun begitu, belum tentu seseorang itu dapat menggerakkan kakinya, dapat mengkuatkan hatinya, dapat menggerakkan pemikiran dia. Belum tentu tangannya boleh bergerak untuk dia pergi ke masjid. Jelas? Belum tentu seseorang tu dia tahu kelebihan belajar Al-Quran. Quran tu bagi syafaat dekat dia. Quran tu nanti akan tolong dia di akhirat. Quran tu ada keberkatan. Belum tentu dia boleh meluangkan masa untuk dia belajar Al-Quran. Belum tentu dia sanggup korbankan waktu rehat dia untuk dia fahamkan Al-Quran. Belum tentu dia sanggup keluarkan sedikit wang ringgit dia untuk dia bayar kepada guru-guru Quran. Belum tentu dia sanggup untuk bergerak daripada rumah nak pergi ke tempat belajar Al-Quran. Belum tentu. Walaupun dia dah dapat hidayah yang pertama. Sebab apa? Sebab kalau Allah tak bagi bimbingan kepada dia, itu dipanggil taufiq. Dipanggil hidayatul irsyad wa taufiq. Maknanya belum tentu orang dapat hidayah pertama, dia akan buat, dia akan ikut apa yang dia tahu. Belum tentu. Kalau Allah tak bimbing, kalau Allah tak tolong, kalau Allah tak bagi kekuatan. Rupa-rupanya, pada ayat nombor 6 yang kita baca dalam suratul Fatihah, bukan hidayah nombor 1 sahaja, tetapi kita minta kepada Allah hidayah yang khusus. Iaitu apa? Kita kata soalannya macam ni. Kita kata, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan tunjuk saja. Dia akan membawa makna apa pula? Dia akan kata, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Akan bawa makna apa? Tunjukkanlah kami, bimbinglah kami. Dia macam, tunjuklah ya Allah, tapi bimbing juga kami ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah. Bimbing. Bukan sekadar tunjuk, tapi bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk kami memilih jalan yang lurus itu. Syarat tuan-tuan jelas. Macam tadilah kita tahu sembahyang berjamaah lebih banyak pahala daripada sembahyang seorang. Tapi kalau Allah tak bagi kekuatan, walaupun rumahnya sebelah masjid, walaupun rumah depannya surau, walaupun didengar azan, belum tentu dia akan pergi ke masjid. Kalau Allah tak bimbing dia, kalau Allah tak beri pertolongan kepada dia, belum tentu. Dan bimbingan dan pertolongan inilah sebenarnya yang kita minta bentuk hidayah dalam ayat yang ke-6. Kalau tuan-tuan dah faham, kan berbeza cara kita berdoa. Apabila kita sebut saja ihdinas siratal mustaqim, kita tak kan? Ihdinas siratal mustaqim. Hati kita ni terus hadir dengan bacaan kita, terus kita kata ihdinas siratal mustaqim tu terus terlintas. Kita kata apa? Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus itu, bimbinglah kami ya Allah jalan yang lurus itu, berikan kami kekuatan ya Allah supaya kami berada pada jalan yang lurus itu. Dan satu lagi maksud hidayah, maksudnya dia pada doa hidayah tadi tu juga sebenarnya bukan sekadar bimbing dan taufik sahaja, tetapi kita juga meminta kepada Allah, istiqamahkanlah kita
supaya kita berada pada jalan itu. Istiqamahkanlah kita supaya kita berada pada jalan itu. Oleh demikian, tuan-tuan dan puan-puan, hanya Allah sahaja yang boleh tunjukkan kita mana jalan bawa ke syurga, dan hanya Allah sahaja yang boleh jaga hati kita, yang boleh lapangkan dada kita, yang boleh kuatkan kita untuk kita memilih jalan yang lurus itu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab, ingat tak tadi mula-mula Nabi kata tentang jalan kiri kanan tu? Sebab walaupun kita dah nampak dah, okey, inilah jalan yang nak bawa aku ke syurga tu, tetapi ada saja was-was kiri dan kanan daripada jin, daripada orang sekeliling kita, yang was-waskan kita, yang tarik kita. Kita nak ke depan dah, nak pergi kepada Allah dah, ada orang akan tarik kita, ada syaitan yang akan was-was kita. Sebab itu kita dah ajar pada minggu lepas, kenapa kita belajar tentang surah-surah itu? Kerana syaitan dan manusia sekeliling kita ini ada yang akan was-waskan kita, yang pengaruh kita, supaya kita jangan berada pada jalan yang lurus. Sebab itu pentingnya doa-doa yang kita ajar pada minggu lepas tentang 3 surah tersebut. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, semoga penerangan ringkas pada pagi ini dapat memantapkan lagi, dapat membantu lagi macam mana nak menghadirkan hati, memahamkan apa yang kita minta pada Allah. Jangan minta pada Allah tapi tak faham. Apabila tak faham, hidayah tu sendiri pun dah tak clear, dah tak jelas, maknanya Allah sekadar tunjukkan sajalah, tapi kita tak minta Allah bimbing. Jadi tak boleh. Kalau boleh, hadirkan nanti kita doa kepada Allah. Bukan sekadar tunjukkan, tetapi bimbing. Apa yang saya katakan ini sebenarnya dinyatakan oleh Ibn Kathir dalam tafsir dia. Tuan-tuan boleh baca tafsir Ibn Kathir pada perbahasan ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Qurtubi, dia mengatakan sama seperti Ibn Kathir. Maksudnya Ibn Kathir dia kata sama seperti Qurtubi. Al-Qurtubi kata apa? Imam Qurtubi rahimahullah, dia kata apa? Dia kata ayat nombor 6 tadi, dia kata apa? Wal ma'na. Dia kata makna ayat ini. Dia kata makna ayat 7 tu apa? Dia kata dullana ala siratil mustaqimi wa arshidana ilaih. Dia kata apa? Ayat 6 ni maksudnya seolah-olah kita kata apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan tunjuk saja. Wa arshidna ilaihi. Bimbinglah kami kepada jalan tu. Maksudnya bukan tunjuk saja, tapi bimbing. Maknanya nota ringkas tuan-tuan boleh buat pada ihdina tu. Hidayah kalam tu maksudnya apa? Tunjuk plus bimbing. Tunjuk plus bimbing. Sebab tak semua orang dapat petunjuk, diberi bimbingan oleh Allah. Dia dapat kekuatan untuk dia ikut petunjuk yang dia pilih tadi. Tak semestinya. Oleh sebab itu, siapa yang Allah dah bimbing dia mengikuti jalan yang lurus, istiqamah dia, maka secara tak langsung dia dapatlah hidayah nombor 1 tadi. Rupa-rupanya hidayah yang kedua ni sebenarnya yang kita minta pada Allah pada ayat yang ke-6 suratul Al-Fatihah. Semoga Allah sentiasa memberi petunjuk kepada kita, dan semoga Allah memberikan kita bimbingan. Allah bimbing kita. Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, supaya kita sentiasa berada pada jalan yang lurus tersebut, dan akhirnya kita akan masuk ke syurga Allah. Apabila masuk syurga Allah, Allah akan memberikan keredaan dia kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan, moga-moga pengisian ringkas pada pagi ini tuan-tuan, saya tak dapat nak bercakap panjang kerana saya ada kelas pada pukul 10.30 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berhenti di sini. InsyaAllah nanti kita akan masuk, kita akan ulas sikit lagi surah Al-Fatihah tu. Lepas tu kita akan masuk pada surah Al-Baqarah. Okay, pada surah Al-Baqarah tu nanti kita akan belajar doa Nabi Allah Ibrahim. Kita akan belajar ayatul kursi. Kita akan belajar tentang 2 ayat terakhir yang terkandung dalam suratul Al-Baqarah. Ini kita akan sentuh dalam suratul Al-Baqarah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan, yang kita baca, yang kita munajat kepada Allah itu dapat kita mantapkan dia
Dengan cara apa? Dengan datangnya penghayatan. Macam mana dapatkan penghayatan? Antaranya dengan memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu puan, untuk esok pagi, saya mohon cuti. Saya mohon cuti dari tuan-tuan dan puan-puan, ya, kerana besok pagi hari Rabu, bersamaan 29 hari bulan 29 Julai bersamaan dengan 8 Zulhijjah, insya-Allah saya akan bermusafir ke utara. Maksudnya saya akan bermusafir ke utara, bahasa mudahnya balik kampung lah, macam tu. Akan balik kampung, bermusafir ke utara. Jadi saya tak dapat untuk berkongsi ilmu-ilmu dari Allah pagi esok. Kita jumpa hari Khamis insya-Allah. Kita jumpa hari Khamis pada 30 hari bulan bersamaan dengan 9 Zulhijjah, hari Khamis. Kita jumpa sekali lagi insya-Allah hari Khamis. Kita akan ulas sedikit lagi tentang ayat apa makna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kerana itu doa. Maka kita ulas sedikit saja. Lepas tu kita akan lanjutkan dengan suratul Al-Baqarah hari Khamis bersamaan dengan 30 Julai, tak silap saya, 9 Zulhijjah. Masa tu kalau boleh puasa hari Arafah. Jangan lupa tuan-tuan, okey. Manfaatkan 10 awal, 10, ada lagi beberapa hari dalam bulan Zulhijjah, banyak amal-amal soleh. Moga-moga kita diterima amal-amal kita. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Dan semoga Allah memberikan kita ketenangan. Allah membimbing kita ke arah untuk kita memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Quran bagi syafaat kepada kita. Usaha kita yang sedikit ni tuan-tuan tidak sia-sia. Pada penting kita ikhlas. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan pada hari Khamis yang akan datang. Pada hari Khamis, besok ada kelas. Hari Khamis yang akan datang insya-Allah tuan-tuan dan puan. Saya mohon ampun dan maaf atas salah silap, kekurangan, kelemahan. Kalau ada tersilap penyampaian saya, butir-butir maklumat yang saya bicarakan, saya mohon berikan teguran kepada saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada yang mendoakan saya, mendoakan rakan-rakan yang lain. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Insya-Allah kita jumpa pada hari Khamis yang akan datang, waktu yang sama di FB Tadabbur Center.